jenis komunikasi, bentuk komunikasi, media komunikasi. Tu dah ada dua satu yang berlainan. So hari ni kita nak belajar berkaitan dengan kemahiran mendengar. Okay, kadang-kadang kalau orang cakap seorang lagi tak berapa dengar. So aku nak tahu apa dia kemahiran mendengar. Okey, untuk kemahiran mendengar, objektif pelajarannya ialah kita kena tahu proses mendengar. So proses mendengar tu dia ada menerima, memahami, memingati, menilai dan memberi tindak balas. Okey, kemudian yang keduanya kena belajar berkaitan dengan kaedah mendengar secara berkesan. Macam mana kita boleh mendengar seseorang tu bercakap dengan berkesan. Dan akhir sekali ialah menjelaskan fungsi mendengar secara aktif. Ini macam mana dia ada dia punya kaedah lah macam mana nak mendengar secara aktif. Okey, sekarang kita tengok kemahiran mendengar. Apa itu kemahiran mendengar? Okey, kalau ada buku teks, buku LP, boleh buka muka surat 86. Okey. Saya guna buku LP sebab nanti senang nak faham. So nanti dah habis silibus semua, saya akan buat ulang semula dengan soalan-soalan STPM. Tengok apa soalan yang selalu keluar. Okey, kemahiran mendengar ialah satu proses penerimaan maklumat secara mental oleh seseorang individu dalam usaha untuk memahami, menterjemah dan memberi maklum balas terhadap mesej yang diterima secara berkesan. Okey, bila kita tahu komunikasi, dia ada 6 proses dia. Dia ada penerima, enkod, saluran, rekod, penerima pula. Penghantar, enkod, saluran, rekod, penerima dan maklum balas. Okey, tu dia dah ada proses tu. Dalam urusan proses antara penghantar dengan maklum balas tu dia ada proses menterjemah. Nak fahamkan sebab minda kita tak boleh terima direct. So bila nak ada komunikasi tu, yang mendengar tu kena faham. Ni yang nak tahu dia kemahiran mendengar tu. Dia faham tak apa yang A cakap kepada B. Kemudian dia ada proses otak kita menerima, menterjemah. Apa yang dicakap ni? Baru ada maklum balas terhadap mesej yang diterima. Baru kita faham apa maklumat yang disampaikan. Okey, boleh faham maksud kemahiran mendengar? Ada soalan nak tanya tentang kemahiran mendengar? Ada cikgu. Okey. Tak ada cikgu. Yang pertama dalam kemahiran mendengar tu kita kena tahu proses mendengar. Okey, proses mendengar dia ada 5. Okey, yang pertama menerima. Okey, menerima ialah pendengar tu menerima maklumat secara lisan yang disampaikan oleh penghantar. Sebab kalau ni mendengar dia bercakap. So bila bercakap, maklumat yang disampaikan penghantar tu, penerima tu dengar apa yang maklumat disampaikan oleh penghantar. Okey, tutur kata penghantar menyebabkan bunyi suara boleh memberi rangsangan suara kepada telinga penerima. Okey, bila orang bercakap, dia ada getaran dengan suara. Jadi penghantar tu hantar, penerima tu boleh mendengar sebab ada suara, dia ada bunyi. Dia ada bunyi, dia ada dapat feedback. Nampak, oh ada suara, ada orang berkata-kata. Tu penerima tu menerima. Itu daripada penghantar kepada penerima. Dia dengar suara, dia dapat dengar apa yang penghantar sampaikan. Itu yang pertama. Contoh dalam buku ni seperti pekerja menerima taklimat daripada pengurus. Maksudnya bila pengurus bercakap, pekerja dengar apa maklumat yang nak disampaikan. Okay, jadi maksudnya dia ada bunyi, penghantar hantar pada penerima, penerima dengar sebab ada getaran bunyi. Okey, kemudian kita tengok memahami. Proses mendengar yang kedua ialah memahami. Apa itu memahami? Okey, bila pendengar tu, penghantar dan pada pendengar, penghantar dan hantar pada penerima,
Dia dengar kan, kemudian nak memahami. So pendengar tu berusaha mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang disampaikan. Maksudnya dia dengar bunyi suara, dia fahamkan apa mesej nak disampaikan oleh penghantar. Sebab kita tak boleh, orang cakap, kita tak boleh terus terima. Dia kena proses, semua orang sampai kat kita baru, oh faham mesejnya apa. Lepas tu ada orang, dia terus direct boleh faham. Ada orang, dia tak faham apa yang mesej yang nak disampaikan. Okay, jadi dalam proses memahami ni, dia melibatkan pertimbangan daripada aspek pemikiran dan emosi. So dia punya perasaan tu macam mana? Perasaan tu macam okey ke tak okey ke? Dia berfikir, oh apa dia cakap? Tu masa nak memahami. Kadang-kadang memang setiap orang dia boleh mendengar tapi dia tak boleh mendengar semua apa yang, nak faham apa yang orang lain cakap. Sebab dia punya pemikiran berlainan antara satu sama lain. So bila proses mendengar yang kedua, mesej tu mesti dia faham, tu dia dengar betul-betul, tu melibatkan dia punya pemikiran dan emosi dia. Kalau dia tiba-tiba orang tu cakap macam, mungkin dia maksudkan lain, tapi orang tu rasa macam benda tu satu benda yang macam dia menghina penerima tu, yang mendengar tu. So dia akan menyebabkan emosi, dia akan marah lah. Tu dalam proses memahami. Bila orang cakap dengan kita tak apa hati, kita marah orang. Tu yang bahagian memahami. Sebab dia melibatkan emosi. Sebab dia nak faham, kalau tiba-tiba dia faham benda lain, tu yang bergaduh. Okay, yang kedua ialah memahami. Okay, contohnya, pekerja memahami mesej yang didengari berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Okay, so dia memahami tu bila pengurus tu sampaikan maklumat, dia nak fahamkan tu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang sedia ada. Ini dekat dalam organisasi lah. Tapi kalau macam biasa, sebab kita dah menerima dan nak fahamkan, tu yang memahami tu yang kena faham betul-betul. Sebab kadang-kadang dialek orang lain-lain, negeri lain-lain. Kita faham lain, orang lain faham yang lain. Itu susah juga. Okey. Kemudian proses yang ketiga untuk proses mendengar ialah mengingati. Okey, dah menerima, dah faham, kena ingat. So yang proses yang ketiga yang mengingati iaitu mesej yang didengari, diterjemahkan dan kemudian disimpan dalam minda. Sebab kita tak boleh tiba direct, dia nak ingat, dia masuk dekat mind kita, oh apa yang mesej nak disampaikan. Okay, kalau kita kata kita ada cikgu kasih homework hari ni, cikgu nak esok. So kita dah dengar, kemudian kita ingat, masuk dekat mind kita, dia akan terjemahkan dan disimpan dalam minda. So kita akan ingat, oh ada homework. Tu maksudnya proses mendengar yang ketiga. Okay, so pendengar mampu mengimbas kembali mesej yang terima jika diminta. Jadi bila orang tanya, apa mesej yang dah sampai, cikgu cakap apa tadi? Dia boleh ingat sebab dia dah simpan dekat mind dia untuk mengingat mesej yang disampaikan. Tu ialah mengingati, proses mendengar yang ketiga. Okay, contohnya, penyelia boleh menerangkan semula peraturan kerja kepada pekerja sebagaimana ditaklimatkan oleh pengurus. Kita ingat bila pengurus cakap dekat pekerja apa dia punya peraturan-peraturan kerja dalam organisasi ni, pekerja boleh ingat sebab dia dah simpan dalam minda dia. Okey, 3 proses mendengar ni, ada soalan? Sebelum sambung lagi 2 proses. Faham? Faham cikgu. Senang kan? Proses mendengar ialah soalan popular. Dalam bab komunikasi, dia suka tanya proses-proses. Proses komunikasi, proses mendengar secara aktif, macam mana mendengar secara berkesan, tahap perundingan. Tu dalam bab 3 ni soalan-soalan tu yang selalu ditanya. Okay, bentuk komunikasi, macam mana bahasa badan. Bahasa badan tu dia akan kasi satu situasi. So itu yang soalan-soalan popular dalam bab ni yang selalu keluar. Okay, tu kena starkan bab-bab tersebut.
Okey, proses mendengar yang keempat ialah menilai. Okey, menilai ni ialah pendengar mengambil bahagian dalam mentafsir dan menganalisis maklumat berdasarkan kefahamannya. Sebab bila penghantar nak hantar mesej dekat penerima, penerima ni dengar, dia tak semua penerima tu dia dapat tafsir dan menganalisis maklumat. Pemahaman dia berbeza setiap satu dengan yang lain. So, menilai ni dia akan mentafsir dan menganalisis maklumat berdasarkan kefahamannya. Kalau A faham lain, B faham lain, jadi lain dah. Kita akan dapat maklumat semua berbeza-beza. Okay? Tapi kalau macam semua dengan sama, sama dah semua maklumat yang dapat. So, dalam menilai ni, penilaian mesej yang diterima dengan mencari bukti dan fakta untuk menyokong kefahaman. So, dia nak kena tahulah. Dan dia dah faham tu apa yang dia faham, so dia kena buktikan apa fakta dia, apa yang dia dengar tadi. Tu maksud menilai. Okay? Pendengar juga akan berusaha mencari kebenaran dan kesahihan mesej yang diterima. Okay, bila dia dengar satu mesej tu, dia tak adanya bulat-bulat nak terima. Macam kalau orang cakap pasal kita, lepas tu dia mengumpat. Sebab benda tu bukan kita yang buat. Benda tu tak ada kena dengan kita pun. Tapi bila mesej tu sampai, kita dengar macam kita yang salah. So, nak mempertahankan kena ada bukti dan juga fakta untuk menyokong kefahaman. Kita faham apa. Itu maksudnya menilai. Kena mengambil bahagian dalam mentafsir dan menganalisis maklumat. Bukannya terus dia terima maklumat tersebut. Lepas tu bila ni kita terus mendengar dulu, baru fahamkan, kita analisis tafsir, baru kita boleh terima maklumat tersebut. Nak bukti lah. Kalau tak, kita tak ada bukti, macam mana nak tahu benda tu betul ke tak? Kita dengar je, tapi macam mana nak buktikan? Tu yang kena menilai. Sebab tak boleh nak dengar cakap orang, terima bulat-bulat. Tu proses mendengar yang keempat. Okay, yang kelima iaitu proses mendengar yang terakhir iaitu memberi tindak balas. Okay, dalam memberi tindak balas, sebab penghantar dah hantar pada penerima, penerima tu dah dengar, pendengar dah dengar, nak tahu sama ada mesej yang disampaikan tu betul ke, mesej yang didengar tu betul ke, tak betul ke. Mungkin A cakap lain, B cakap lain. So bila benda yang sama orang kasih, tiba-tiba kita dengar lain pula. Ni nak tengok feedback daripada pendengar yang mendengar mesej tersebut. Nak tengok feedback dia lah untuk yang terakhir ni. Jadi pendengar memberi maklum balas ke atas mesej yang disampaikan berdasarkan mesej yang didengari. So dia akan memberi tindak balas juga melalui pelbagai cara, termasuklah bertanya soalan secara lisan atau bukan lisan. So dia nak fahamkan, dia nak tahu betul ke apa yang dia dengar. Jadi proses mendengar yang terakhir tu nak feedback dia, kena tanya soalan. Okay, betul tak? Tadi cikgu kata nanti homework ni hantar esok. Kalau semua kata betul, betul lah. Ni contoh lah kalau sedang nak nampak lah apa proses mendengar tu sehingga feedback yang terakhir. Okay. Kalau contoh dekat sini, pekerja bertanya kepada penyedia bahagian tertentu dalam peraturan yang kerja yang tidak difahami. Okay, maksudnya kalau feedback dalam organisasi, contohnya ini, pekerja tu akan tanya penyedia tu. Kalau dia tak faham, ada part-part yang mana yang tak faham. Tu feedback dia. Dia dah dengar semua daripada awal, dia dah terima maklumat, dia dah faham, kemudian dia dah ingat, dia dah menilai, kemudian feedback dia ada something peraturan kerja yang dia tak faham. So dia akan bertanya soalan. Ataupun sama ada secara lisan atau bukan lisan. Okay, sama ada dia nak bertulis ataupun dia nak terus tanya. Itu ialah proses mendengar. Proses mendengar dia ada menerima, memahami, mengingati, menilai dan juga memberi tindak balas.